Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi kita dalam video kali ini. Saya Syaiham Ibrahim, Setiausaha Syarikat Berlesen dari MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd. So dalam video kali ini, sebagaimana yang saya dah janjikan, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan cara mudah mendaftar SSM Milikan Tunggal online dengan EasyBiz. Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Alright. So, apa yang tuan-tuan kena buat yang pertama sekali ialah pergi type je easybiz.ssm.com.my ni di URL ni, kotak URL ni. Type je, nanti dia akan keluar paparan yang macam saya ni. Okey. Pastikan tuan-tuan type easybiz.ssm.com.my ya. Sebab kalau tuan-tuan sekadar search saja di Google EasyBiz SSM, bukan tak boleh jumpa, boleh, tapi saya takut tuan-tuan tersilap masuk ke website third party. Saya ada perasan memang ada beberapa website third party yang ada bila kita search dekat Google. Takutnya bila tuan-tuan silap, tuan-tuan sebenarnya bukan masuk dekat website SSM tapi website third party, yang mana bila tuan-tuan daftar, risiko adalah di bawah tanggungan tuan-tuan dan mereka mengenakan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga yang dikenakan oleh SSM. Alright. So, bila tuan-tuan dah sampai dekat sini, saya assume tuan-tuan semua adalah pengguna baru kepada sistem EasyBiz. Jadi, bila tuan-tuan adalah pengguna baru, tuan-tuan tak boleh sign in lagi sebabkan tuan-tuan belum lagi ada ID. So, apa yang perlu dibuat ialah tekan button hijau ni iaitu sign up. Okey. Bila tekan button hijau, dia akan keluar dekat sini. Yang ini ialah untuk mendaftar ID pengguna. Maknanya mendaftarkan diri tuan-tuan. Okey. So, pergi dekat ID type ni. Tekan IC. Masukkan nombor IC tuan-tuan dan puan-puan. So, saya masukkan nombor IC yang saya buat. Saya create lah ya. Okey. Ini nombor IC rekaan ya. Alright. So, okey. Dah siap. Masukkan nama pula. Ini nama tuan-tuan lah ya. Okey. Pastikan nama dan nombor IC ni betul ya. Sebab kita tak nak berlakunya kesilapan. Nanti kalau dia silap nanti, panjang ceritanya lah ya. Okey. Username. Username ni masuklah apa-apa karakter, minimum 5, maksimum 40 karakter. Masuklah apa saja. Kalau boleh username ni jangan terlalu panjang sebab username ni adalah username yang tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan setiap kali nak login ke sistem ni. Okey. Boleh guna pangkal nama dan boleh guna pangkal nombor IC. Macam yang saya buat ni lah ya. Okey. Password ni apa saja password. Boleh password yang tuan-tuan dan puan-puan familiar ataupun create lah satu password khas untuk sistem ni sahaja. Saya type okay, password ni hendaklah campuran di antara huruf besar. Ini macam saya buat ni ya. Okay. Campuran huruf besar, huruf kecil dan campuran nombor. Okay. Password yang sama kita type semula dekat bawah ni. Okay. Tekan button mata ni untuk kita nak tengok. Okay. Lepas tu masukkan email ya. Email tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada email, tolong create satu email just untuk tuan-tuan ya. Email jangan email yang kita kongsi dengan email orang lain sebab email ni sangat penting. Okey. Email yang sama masukkan sekali lagi dekat kotak di bawah. Dah siap. Okey. Teruskan isi user information. Yang ini semua dah ada sebab tadi kita dah isi. Cuma kita pilih color IC kita. Color IC ni boleh rujuk kepada IC masing-masing lah. Apa color IC kita. Sama ada kita permanent resident ataupun Malaysian untuk nationality. Dan apa jantina tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dah siap. Pergi terus kepada race. Apa bangsa.
Okey, dah siap. Di bawah ni kita kena isilah. Actually tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan isi kepada maklumat yang ada tanda merah ni. Makna merah ni wajib isi. Okey, so sekarang ni saya isi alamat rumah. Okey. Postcode, city. Okey. Pilih state. Negeri mana? Okey, nombor telefon pastikan juga adalah nombor telefon yang aktif lah ya. Nombor telefon yang boleh dihubungi. Okey. Cek semula daripada atas maklumat yang tuan-tuan masukkan ni betul ke tidak. Kalau dah betul, klik dekat declaration ni dan save. Baik, bila tuan-tuan tekan save tadi, dia akan keluar notifikasi yang macam ni. Dalam notifikasi ni, dia memaklumkan bahawa maklumat telah pun dihantar ke email yang tuan-tuan bagi tadi. Jadi, tuan-tuan kena cek email tuan-tuan bagi mengetahui apa maklumat yang diberitahu oleh pihak SSM. Maklumat selanjutnya lah ya. Okey. Dan SSM juga memaklumkan di sini yang tuan-tuan kena pergi ke mana-mana cawangan SSM yang berdekatan sekiranya tuan-tuan adalah pengguna baru kepada sistem EasyBiz. At least sekali tuan-tuan kena pergi ke SSM sekiranya tuan-tuan adalah pengguna baru kepada sistem EasyBiz. Tapi untuk pendaftaran yang berikutnya, untuk renewal, untuk perubahan maklumat perniagaan yang berikutnya, tuan-tuan tak perlu lagi ke SSM ataupun ke mana-mana cawangan SSM, tuan-tuan boleh buat semuanya daripada sistem EasyBiz secara online. Hanya sekali sahaja sepanjang penggunaan EasyBiz, tuan-tuan kena ke cawangan SSM untuk tujuan verification. Itu saja. So, bila tuan-tuan dah siap verifikasi, tuan-tuan boleh sign in sistem ni yang macam saya akan tunjukkan selepas ni. So, kita teruskan ke proses yang seterusnya. Baik, saya percaya tuan-tuan dah pun verified ataupun melakukan proses verifikasi sebagaimana yang saya jelaskan sekejap tadi di mana-mana cawangan SSM yang berdekatan. Dah verified, tuan-tuan boleh terus sign in ke sistem EasyBiz ni. Okey, masukkan password yang tuan-tuan dah register sebelum ni, yang macam saya ajar sebelum ni. Masukkan password yang tuan-tuan register. Sekarang ni, masukkan huruf yang ada dalam kotak hitam ni sama macam apa yang ada dalam kotak hitam ni. Dia tunjuk semua adalah huruf besar ya. Okey. Dah masuk, sign in. Tapi kalau sekiranya berlaku tuan-tuan tak dapat baca apa yang huruf yang ada dekat sini disebabkan dia punya palang-palang ni banyak sangat, tuan-tuan boleh tekan button refresh. Yang ni button ni adalah button refresh. Nanti dia akan keluar huruf ataupun nombor yang baru. Jadi kalau tuan-tuan boleh baca, terus tulis di dalam kotak ni dan tekan butang sign in. Okey. Dah tekan butang sign in, tuan-tuan akan dibawa masuk ke dalam sistem EasyBiz online ya. Sampai di sini, tuan-tuan boleh tengok yang ini adalah dia punya dashboard. Macam-macam ada dekat sini lah ya. Dia ada cara-cara untuk reply query, user manual. Yang ni tuan-tuan boleh download semualah, user manual. Macam mana nak nak tahu cara untuk renew business, business registration, nak daftar business, nak ubah maklumat business, nak tutup business, nak bayar compound. Ini adalah servis-servis yang ada ditawarkan di dalam sistem EasyBiz ni. Okey, yang ni tuan-tuan boleh baca lah ya. Okey.
Ini pun ada dia punya harga dia. Berapa harga dia untuk nak daftar perniagaan, berapa harga dia untuk nak change maklumat perniagaan, berapa harga untuk nak beli business information. Ni pun ada dekat sini. Jadi tuan-tuan boleh refer lah ya. Bawah sekali ni ada nombor SSM. Sekiranya tuan-tuan ada isu berkenaan dengan penggunaan sistem ni, tuan-tuan boleh call nombor ni lah ya. Sangat mudah. Jadi kalau tuan-tuan ada isu, tuan-tuan boleh call, boleh tanya kepada mereka. Alright. So saya akan terus tunjukkan tuan-tuan macam mana cara untuk mendaftarkan milikan tunggal tuan-tuan. Okey, pergi dekat My Business Services ni, tengok dekat My Business Registration, dekat bawah ni New Business, business baru. Tekan je, klik je dekat sini New Business. Nanti dia akan keluar yang ni. Okey. Kalau tuan-tuan ingat ya, kalau tuan-tuan pergi ke SSM, tuan-tuan kena isi borang yang ada di SSM. Yang ni macam borang lah tapi dia borang online. Tuan-tuan kena isi semua ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni kena sampai ke Fees and Declaration ni. Barulah dia siap. Jadi, tuan-tuan kena isi satu persatu. Dengan sabarnya lah ya. Okey. So, yang pertama sekali, macam saya bagi tahu tadi, tuan-tuan kena isi yang mana bertanda merah ni adalah wajib ya. Okey, name type. Type perniagaan tuan-tuan sama ada personal ataupun trade name. Personal ni apabila nama perniagaan ni menggunakan nama tuan-tuan sendiri. Trade name ni apabila menggunakan nama perniagaan lah. Menggunakan nama perniagaan. So, saya letak sini trade name. Apa beza dia? Beza dia adalah pada harga. Kalau personal name ni RM30 saja. Trade name ni adalah RM60. Ni harga dia berbeza lah. Boleh tak nak letak nama orang lain? Seeloknya jangan letak nama orang lain. Kena letak nama sendiri. Sebab kebiasaannya nama orang lain tak lepas lah. Kena letak nama sendiri ya. Okey, trade name. Saya letak trade name lah. Ya. Okey, trade name. Nak letak apa nama perniagaan ni? Okey. Saya letak Jejak Maju Enterprise. Okay. Tuan-tuan boleh letak nama apa saja letak nama apa saja. Jangan pergi type Jejak Maju pula. Ini contoh saya bagi Okey. Saya pun tak tahu sama ada nama ni boleh diguna atau tidak. Jadi kita tengok boleh tak nak guna. Rasa tak ada masalah ni. Okey. Business start date ni saya anggapkan bisnes saya ni start hari ni lah Kebiasaan ianya start pada hari kita daftar. Terusnya partnership agreement ni kalau kita buat perniagaan secara perkongsian dan ianya mempunyai agreement. Jadi kalau perniagaan kita mempunyai agreement, kita boleh letaklah tarikh agreement tu. Kalau tak perlu letak apa-apa. Lebih-lebih lagi apabila perniagaan milikan tunggal ni sah-sah dia tidak ada agreement. Okey. Terusnya ialah insentif. Insentif ni sama ada kita daftar di bawah insentif student ataupun not applicable. So saya letak not applicable. Okey, registration period ni berapa lama yang kita nak daftar? Dia boleh 1 ke 5 tahun. Maknanya kalau kita letak 1 tahun, selepas 1 tahun kita kena renew. Kalau kita letak 2 tahun, lepas 2 tahun baru renew. Itulah seterusnya. So saya letak sini 1 tahun lah. Apa beza dia? Beza dia daripada segi harga. Harga 1 tahun different, harga 5 tahun lebih mahal lah So saya letak 1 tahun je lah Okey, business info ni yes or no? Maknanya kita nak sekali tak dengan business info. Macam mana business info ni? Kalau biasa tuan-tuan yang ada pengalaman mendaftar milikan tunggal atau perkongsian di SSM, tuan-tuan mesti ingat tuan-tuan akan dapat sijil dan tuan-tuan juga akan dapat maklumat pemilik perniagaan tersebut. So, itulah business info. So, sini saya sangat mencadangkan tuan-tuan ambil, tekan yes untuk business info sebabnya business info tu penting Kalau kita nak deal dengan third party, dia orang nakkan business info ni. After all, memang tuan-tuan kena bayar, kena dapatkan pun. Jadi, bila tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan kena beli sekali lah. Harga business info ni adalah RM10.
Kalau tuan-tuan tekan no, nanti tuan-tuan tak dapat business info tu lah. Registration tu dapat sekadar notification saja. So saya cadangkan tuan-tuan tekan no. Tekan yes, sorry. Tekan yes ya. Okey. Status tak payah buat apa-apa. Incubator ni untuk perniagaan di Sarawak yang uh, berdaftar sebagai incubator. So selain daripada tu tekan no sahaja. Okey, is online seller. Adakah tuan-tuan ni adalah peniaga online? Kalau yes, tekan yes. Kalau no, tekan no. Okey. Alamat perniagaan. Di mana perniagaan tuan-tuan dijalankan? Kalau buat daripada rumah, letaklah alamat rumah. Kalau buat daripada kedai atau pejabat, letaklah alamat kedai atau pejabat. So, saya letak sini, saya letak alamat rumah lah. Saya buat perniagaan daripada rumah. Baru nak start berniaga, manalah nak ada duit pergi sewa kedai. Okey. Nampak? Bila kita masuk postcode je, nanti town semua akan keluar. Masukkan nombor telefon. Nombor telefon ni tak wajib. Mobile number ni wajib. Email, email tak wajib nak masuk. Kalau ada, kalau tuan-tuan nak masuk, masuklah. Kalau tak, tak perlu masukkan. Email ni adalah email perniagaan ya. Email perniagaan. Tadi yang tuan-tuan masuk tu adalah email personal. Email personal ni wajib, email perniagaan ni tak wajib. Jadi kalau tuan-tuan masukkan, nanti kalau ada email yang berkait dengan perniagaan, dia akan sampai ke situlah. Kalau tidak, dia akan sampai kepada email tuan-tuan sahaja. Okey. Mailing address ni ialah alamat surat menyurat. Sekiranya alamat surat menyurat tuan-tuan sama dengan alamat perniagaan di sebelah ni, tekan je copy from business address. Kalau tak, masukkan alamat surat menyurat. Kalau berbeza lah ya. Okay. Dah siap semua. Cek sekali lagi betul ke tidak semua yang tuan-tuan masukkan. Kalau ya, kalau betul, tekan next. Okey. Apa yang ditanya dekat sini ialah berkenaan dengan branches, iaitu cawangan. Sekiranya tuan-tuan ada cawangan, ada alamat cawangan, masukkan alamat cawangan. Alamat cawangan ni mesti berbeza dengan alamat perniagaan yang tuan-tuan masuk tadi. Kalau alamat cawangan ni, kadang-kadang ada orang dia salah faham, dia letak cawangan tu adalah alamat yang sama dengan alamat bisnes dia. Tak boleh ya. Alamat bisnes dengan alamat cawangan mesti berbeza. Jika tuan-tuan tidak mempunyai cawangan, so tekan saja next. Terusnya apa ni? Ini ialah business information. Perniagaan apa yang tuan-tuan jalankan? Kalau saya letak sini ialah perniagaan yang berkaitan makanan. Letak makanan. Okay. Add business code. Masukkan business code. Business code ni actually tuan-tuan boleh letak sehingga 10 business code. Minimum kena letak 1. Okay. So saya letak keyword. Keyword apa nak letak kat sini ialah makanan lah. Sebab saya type tadi berkait dengan makanan. So dia akan keluar pilihan yang ada ni. Saya kena pilih lah makanan apa yang saya nak buat ni. Jualan borong ikan, jualan borong makanan lain, jualan borong makanan haiwan, restoran makanan, okey, gerai penjaja makanan. Okey, saya rasa ini yang lebih relevan dengan saya, so saya ambil lah ya. Okey, ingat ya, minimum 1. Add selected code. Dah pilih tadi, dah tekan klik, saya kena tekan ni add selected. Okey, tengok mesti ada minimum, mesti ada 1 lah ya. Alright, dah siap, tekan next. Okey, ini adalah maklumat pemilik. Maklumat pemilik ni kenapa dah ada dah nama saya ni? Kenapa dah ada? Sebabnya sistem ni saya daftar tadi menggunakan saya sign in dengan saya punya username dengan ID, password dengan ID tadi saya punya. Jadi bila saya punya dan saya pun sudah pun verified di SSM, sebab itulah nama saya dah ada dekat sini. Okey, jangan pelik lah.
Memang nama dah ada kat sini kalau kita dah verified dan kita daftar pun menggunakan nama kita. Dah siap, tekan next. Okay. So, dah nak hampir habis dah. Yang ini attachment ni sekiranya ada attachment yang diperlukan. Contohnya kalau saya tekan incubator tadi. Incubator ni dia memerlukan perjanjian incubator. Kalau ada perjanjian, so saya boleh masukkan di sini. Choose file. File ni akan diambil daripada komputer saya dan tekan upload. Kalau tidak, tak perlu buat apa-apa. Just kita tengok dekat bahagian fees and declaration ni. Betul ke tidak tadi. Saya daftar tadi sebabkan saya daftar tadi trade name. Sebab tu saya kata trade name ni RM60. So, betul tak? RM60 betul untuk 1 tahun. Branch. Saya tak ada branch. So, tak ada kosong. Business info tadi yang saya suruh pilih tadi tu RM10 harga dia. So, ada satu RM10. Total menjadi RM70. Okey, dia ada bagi tahu sini, all error must be fixed. Business name yang saya pilih ni, Jejak Maju Enterprise has been used. Dah digunakan orang. Please choose another name. Okey. Itulah yang saya kata tadi. Saya tak tahu yang nama ni dah diguna ke belum. So, nampaknya nama ni dah digunakan. Yalah, Jejak Maju kan nama ni agak common sikit. Okey, jejak apa lagi saya nak letak? Jejak Jeju. Alright, so kita letak je lah ya. Ini contoh saya nak bagi. Okay, nampak? Dah tak ada tadi. Apa yang error yang kena fix tadi. So, dia keluarlah. Ini declaration. Kita bacalah. Yang mana kita menyatakan bahawa semua info yang diberi ini adalah info yang benar. Tidak ada yang benar melainkan yang benar. Okay, so kalau semuanya benar, tekanlah. Klik kat sini. Kita tekan preview. Okay. Kalau kita ada benda yang nak betulkan, kita tekan previous. Kalau tidak, tekanlah preview untuk next. Okay. Ini preview ni maknanya keseluruhan info yang kita masukkan. Tuan-tuan kena check sama ada info yang tuan-tuan masukkan tadi semuanya betul ke tak betul, ada salah ke tak salah. Ni check dekat sini. Semua sekali. Kalau tuan-tuan puas hati, yang ini ni contohnya macam business information ni, makanan betul ke tak, apa semua ni kan. Tuan-tuan check semua betul, tak ada masalah. So, dah tak ada apa-apa nak diperbetulkan. Kalau ada nak dibetulkan, tekan edit back. Kalau tak ada, tekan terus submit payment. Okey. Bila tekan submit payment, dia akan keluar ke payment page. Ini bahagian payment. Yang ini nama adalah nama saya sebagai pengguna sistem, nombor IC dan alamat saya sebagai pengguna sistem. Okey. Dah betul, semua okey. Kita ada dua cara pembayaran. Satu ialah pembayaran online, satu lagi pembayaran melalui kaunter. Kaunter ni kaunter mana? Kaunter SSM lah. Okey. Kalau tuan-tuan memilih untuk pembayaran melalui kaunter, jadi tuan-tuan kena pergi ke SSM dalam tempoh 24 jam. Kalau tuan-tuan memilih pembayaran online, macam saya sekarang ni, saya pilih online. So, dia akan keluar di ruangan pembayaran online. So, online ni dia ada dua cara, sama ada membayar melalui kredit atau debit card. Kalau kredit atau debit, kita masuk maklumat kredit card atau debit card kita, tekan submit payment. Ada satu lagi iaitu pembayaran melalui FPS. FPS ni apa dia? FPS ni ialah pembayaran melalui online banking. Online banking ni dia ada retail corporate. So select bank, boleh pilihlah bank yang menjadi pilihan hati tuan-tuan dan puan-puan. Dah tekanlah proceed. Nanti dia akan bawa ke ruangan banking macam kita bayar untuk Lazada, Shopee. Saya rasa tuan-tuan dan puan tahulah ya cara pembayaran tu. Tekan proceed. Lepas tu dia akan bawa, tuan-tuan boleh buat bayaran. Dah berjaya, dia akan bawa balik ke sistem EasyBiz ni. Nanti dekat situ saya akan tunjukkan selepas ni macam mana cara untuk tuan-tuan nak check, menyemak sama ada permohonan tuan-tuan sudah pun diluluskan ataupun tidak. Okey. Kebiasaannya SSM akan mengambil proses dalam 3 hari bekerja. Itu dia punya SOP lah.
Kebiasaannya 3 hari, mungkin awal, dan jarang-jaranglah berlaku kelewatan. Sekiranya berlaku juga kelewatan, tuan-tuan boleh hubungi pihak SSM menerusi nombor yang saya maklumkan pada awal tadi, ataupun tuan-tuan tengok sini ni nombor dia ni. Boleh call nombor ni dan berhubung dengan pihak SSM. Okey. So, tuan-tuan dah siap bayar, dah tunggu dalam lebih kurang 2 ke 3 hari. Waktu ni tuan-tuan boleh check lah. Boleh check sama ada apa status perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Dah diluluskan ke, ada masalah ke. Macam mana nak check? Tuan-tuan boleh pergi ke New Business Registration, list New Business Registration. Tekan sini. Okay. Tekan sini, nanti dia akan keluar lah. Alright. So, disebabkan tadi, saya tunjuk tadi, saya tak buat payment. Kalau tuan-tuan buat payment, dia tak duduklah dekat draft. Dia tak duduk dekat draft, dia akan duduk dekat sama ada in process, okay, ataupun kalau sekiranya ada query, ada masalah. Query ni apa? Query ni sekiranya permohonan tuan-tuan dan puan-puan tu ada masalah. Ada masalah apa tu? Masalah lah apa-apa, nama ke, ada masalah info ke, ada masalah yang mana SSM tak boleh nak proceed untuk meluluskan perniagaan tu, dia akan query. Query ni tuan-tuan kena jawab secepat mungkin. Dan selepas dah jawab query, bagi balik 3 hari kepada SSM untuk proses sekali lagi. Okey. Dan apabila tidak ada masalah, dia akan sampai ke sini, iaitu sama ada approve ataupun reject. Bunyi reject tapi sebenarnya jaranglah nak reject. Kalau tuan-tuan dah jawab dengan baik, kebiasaannya dia approve lah. Dia approve dekat sini. So tuan-tuan boleh tengok maklumatnya dekat sini. Alright. Okay. So kalau dah sampai approve ni, maknanya perniagaan tuan-tuan dah pun siap didaftarkan. So saya harapkan panduan tutorial yang saya tunjukkan dalam video kali ini, tuan-tuan dan puan-puan faham dan boleh membantu dalam mendaftar perniagaan SSM milik kan tunggal tuan-tuan dan puan-puan. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaham Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.